Bangkit, bangkit, bangkit rakyat. Undur, undur, undur SPR. Ini mesej jelas. Semua rakyat tahu. Dalam negara, di luar negara. Ya, duduk, duduk. Bahawa penipuan besar berlaku. Minggu lalu Presiden Republik Indonesia SP Yudhoyono mengundang saya mengadakan pertemuan, bincang soal kerjasama dua hala Malaysia-Indonesia, bincang perkembangan serantau, dan bertanyakan mengapa ada bantahan begitu kuat terhadap keputusan pilihan raya umum yang lalu. Saya jawab dan beliau mengerti. Bapak Presiden, bukan saja kami dapat majoriti sokongan rakyat, tetapi dalam sejarah Malaysia, inilah penipuan paling besar, kecurangan SPR untuk mempertahankan penguasa UMNO Barisan Nasional. 1,5 jam saya terangkan kepada seorang ketua negara jiran, pemimpin ASEAN, tentang kebobrokan, penipuan, kecurangan yang berlaku dalam Malaysia. Saudara, ini perkembangan yang baru. Walaupun ada beberapa pertemuan sebelumnya dengan Presiden Republik Indonesia, belum pernah diberi pengiktirafan begitu. Saya pergi atas undangan Presiden Republik Indonesia. Saya tidak pergi dan singgah Jakarta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. No, no, no. Saya beritahu mesej yang jelas. Kita di parlimen, luar parlimen, tak pernah batas atau melarang atau menolak kemungkinan perbincangan dengan sesiapa juga, termasuk dengan Datuk Seri Najib, pemimpin UMNO dan BN. Tetapi buat cara telus, panggil wakil-wakil rakyat, jemput pimpinan Pakatan Rakyat atau NGO, dan runding cara telus. Tak payah cara sulit-sulit muslihat. Apa yang harus kita takut? Sebab itu saya ulangi, tuntutan kita tidak ada tolak ansur. Kamu tahu ada penipuan, rakyat tahu, dunia antarabangsa tahu. Yang tak tahu hanya bahwa kerat kepala buruk pemimpin UMNO yang kerja dia tipu rakyat. Betul? Jadi oleh demikian, tuntutan kita ini bukan dua. Jelas, we have won the elections. We have a clear mandate. If there was no massive rigging and fraud, there will be clear, enormous support for Pakatan Rakyat. Saudara bayangkan, dengan semua dan segala tekanan penipuan yang saudara semua tahu, kita dapat 51%. Tanpa penipuan, dengan ruang di media dalam negara demokrasi, semua orang tahu. Yang bodoh dan penipu saja boleh nafikan bahwa sepatutnya mandat kita 60% undi popular rakyat Malaysia. Ini yang pertama. Sebab itu kita akan terus dengan bantahan dalam parlimen, luar parlimen, dalam negara dan medan antarabangsa. Ada yang mengatakan, mengapa saya pergi? Mengapa kita bicara dengan pemimpin-pemimpin luar? Kita pergi kerana Indonesia di antara negara yang mengatakan pertahankan demokrasi. Buat apa kita sokong Aung San Suu Kyi di Myanmar? Mengapa Malaysia sibuk pasal demokrasi di Myanmar? Tak tahukah Aung San Suu Kyi ada ruang dalam televisyen Burma? Kita tidak ada 1 minit pun ruang. Lebih teruk daripada Myanmar. Ini perangai pemimpin UMNO Barisan Nasionalnya. Saya ingin ucapkan penghargaan kepada saudara.
terutama pemimpin muda NGO. Ya, kadang-kadang mereka lebih keras, lebih laju kepada kami. Tapi kami tahu rasa derita rakyat, sengsara berjuang dengan pelbagai tekanan. Paling akhir Datuk Husam itu naik Presiden PAS, ditangkap, tak tahu apa tuduhannya, sewenang-wenang. Apa kami ini kuli? Kami ini agak bangsatkah di kalangan pimpinan UMNO? Berapa orang pemimpin UMNO yang bicaranya menghina orang Melayu, menghina orang Cina, menghina agama, menghina hukum, menghina syariat Islam, menghasut rakyat, meminta kami dibunuh. Mana ada tindakan? Saya nak tanya pemimpin-pemimpin polis, apa negara ini dua standar? Kami ini bangsat, hanya pemimpin UMNO yang berharga. Make sure you understand the law, respect the constitution. Sebab itu saudara, kita berhimpun. Ya, rakan-rakan Jo, Cikgu Bat dan pemimpin lain tahu, dan saya ucap terima kasih. Walaupun suara setengah-setengah sebahagian daripada polis kasar bukan main, tetapi perhimpunan kita di Padang Merbuk ini diberi laluan tanpa gangguan. Untuk ini saya ucap terima kasih kepada mereka. Saya dapat banyak permintaan daripada penyokong-penyokong kita, Melayu, Cina, India, yang minta supaya ditangguh sebab cuaca tidak mengizinkan. Di Brickfields, Nurul Izzah minta ibu-ibu yang bawa anak kecil pulang sebab takut dengan jerebu ini mengganggu kesihatan. Ramai yang ambil keputusan tidak bersama kerana cuaca tidak mengizinkan kita berhimpun di khalayak ramai. Tetapi bagi saudara yang hadir, saudara yang tahu risikonya, saudara yang tahu harga pengorbanan dan apa arti kebebasan dan kemerdekaan, saya bagi pihak rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat dan seluruh yang hadir, salute, tabik hormat atas keberanian saudara. Berlarak ke Stadium Merdeka dan berakhir perhimpunan di sana. Saya lebih kurang setuju kerana perhimpunan itu akan menyaksikan perarakan begitu ramai. Saya bincang dengan pimpinan sebentar tadi awal sebelum saya datang. Dengan cuaca yang ada sekarang, dengan keadaannya begini, mereka mencadangkan supaya kita teruskan saja di Padang Merbuk, dan saya setuju. Tapi saya ingin ulang, pada peringkat awal memang saya mengusulkan ya, perhimpunan ini dengan persetujuan pihak keselamatan berarah ke arah Stadium Merdeka. Tetapi kerana keadaan dan yang bergerak daripada Brickfields, Masjid Negara, Universiti Melaya, Sogo dan lain-lain, itu bergerak agak lewat dari jadual, sampai di sini pun lambat. Jadi kita ada perubahan. Ini komitmen kita. Dan alhamdulillah, betapapun suara mereka, nada kita, prinsip kita diterima oleh rakyat. Dan dengan segala penipuan 51% perkiraan Kitsiang saya dengar hari itu di Johor, tak kurang kalau betul clean fair elections dengan mood yang ada sekarang, 60% itu dalam genggaman kita. Syukur alhamdulillah. Dari saudara, saya ingin seru pada saudara, apapun tindakan boleh kita buat, tapi pastikan kita ikut jalur yang aman. Jangan bagi ruang provokasi, jangan ada ruang pergaduhan, supaya kita boleh lakukan perubahan ini secara aman. Bagi kami, saya ulang, walaupun ramai yang usulkan supaya kita boykot parlimen,
saya mengatakan pertama, kita telah usulkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai calon Speaker Pakatan Rakyat yang mempertahankan maruah Parlimen. UMNO nak pertahankan cara lama, nak pertahankan Speaker bagi pihak UMNO untuk lakukan cara diktator, menghina calon wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat, usir mereka keluar. Sidang yang lalu saya kena usir, Karpal kena usir, Gobin kena usir, Siva kena usir, Azmin kena usir. Ini apa? Parlimen otak engkau macam tu. Orang dipilih oleh rakyat, berempas pulas kamu guna kuasa sewenang-wenang. Sebab itu saya nak tanya, kalau kamu nak hormat Parlimen, kewibawaan Parlimen, Datuk Kadir bekas Hakim Mahkamah Persekutuan tak pernah kempen untuk kita, tak pernah jadi ahli PAS atau keadilan atau DAP, tak pernah keluar kenyataan menyokong Pakatan Rakyat. Tapi oleh kerana dia bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, kita ketengahkan dia lawan orang yang terang-terang menjadi alat perkakas UMNO untuk mengalahkan Pakatan Rakyat. Inilah sebabnya di antara lain. Keduanya kerana pada hari berikutnya Waduli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong akan merasmikan sidang Parlimen. Ketidakhadiran kita, walaupun tujuannya itu menentang penipuan pilihan raya, akan disalah tafsirkan sebagai menghina kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Sebab itulah pimpinan Majlis Pakatan Rakyat, Tok Guru Hadi Awang mewakili PAS, Kit Siang mewakili DAP dan Azizah pimpinan keadilan dalam mesyuarat mengatakan wajar kami bersama untuk lawan di luar Parlimen dan lawan di dalam Parlimen, lawan menolak kemungkaran UMNO Barisan Nasional, lawan sehingga rakyat menang bertakhta dalam negara ini. Reformasi, lawan tetap, suara rakyat, suara takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.